PKM. PKM adalah Parti Komunis Malaya yang ditubuhkan pada tahun 1930 di Tanah Melayu. Pertubuhan ini bertujuan bagi menentang pentadbiran British di Tanah Melayu. Dengan apa itu Kesatuan Sekerja? Kesatuan Sekerja merupakan badan pengantara antara majikan dan pekerja dalam menyelesaikan konflik dan isu-isu yang berkaitan dengan terma dan syarat-syarat perkhidmatan. Kesatuan Sekerja juga boleh ditubuhkan oleh pekerja dan majikan. Tugas Kesatuan Sekerja juga adalah memperjuangkan kepentingan pekerja supaya mereka mendapat keuntungan yang lebih adil dan membawa kepada pendapatan ekonomi yang sihat, seterusnya membawa kepada masyarakat yang stabil. Seperti yang kita tahu, tidak asing lagi dengan kemahiran yang diperolehi oleh ahli Kesatuan Sekerja di mana mereka mahir untuk berunding dengan majikan dalam perundingan kolektif berkaitan dengan terma dan kondisi pekerjaan. Saya akan membincangkan beberapa contoh pengaruh Parti Komunis Malaya (PKM) pada zaman Tanah Melayu masih dijajah. Yang pertama ialah penentangan terhadap penjajah. PKM mengetahui gerakan menentang penjajah British yang menduduki Tanah Melayu. Mereka melakukan beberapa serangan gerila dan sabotaj terhadap kuasa penjajah yang menjejaskan dinamik politik dan sosial di Tanah Melayu ketika itu. Yang kedua ialah pergerakan kesatuan buruh dan sekerja. PKM telah memberi pengaruh yang sangat besar terhadap gerakan kesatuan sekerja di Tanah Melayu. Mereka membantu mengatur dan memperjuangkan hak pekerja, termasuk gaji yang lebih baik, keadaan tempat kerja yang lebih baik dan selesa, serta perlindungan buruh. Yang ketiga ialah pendidikan dan penerangan. PKM menyediakan program pendidikan dan penerangan kepada penduduk Tanah Melayu. Mereka membantu meningkatkan kesedaran politik dan sosial, menyediakan akses kepada pendidikan asas dan menggalakkan pemahaman ideologi komunis. Yang keempat ialah penubuhan Republik Rakyat Cina. PKM menyokong penubuhan Republik Rakyat Cina pada tahun 1949 dan diilhamkan oleh ideologi komunis Cina. Pengaruh PKM dalam hal ini mengeratkan hubungan antara PKM dengan Parti Komunis Cina dan meningkatkan hubungan politik antara Melayu dan Cina. Dan yang kelima ialah pembentukan negara Malaysia. Walaupun PKM diharamkan secara rasmi pada tahun 1948, gerakan komunis yang diilhamkan oleh PKM tetap terpengaruh semasa membentuk negara Malaysia. Kerajaan Malaysia ketika itu menghadapi ancaman daripada gerakan komunis dalam menegakkan keselamatan negara dan menjaga kestabilan politik. Perlu diingatkan bahawa PKM telah dibubarkan pada tahun 1989 dan peranan mereka telah tamat. Saya ingin menegaskan bahawa maklumat di atas merangkumi pengaruh PKM dalam tempoh sebelum pembubaran mereka dan merupakan gambaran sejarah politik Tanah Melayu ketika itu. Yang terakhir adalah mengenai usaha Kesatuan Sekerja dalam menangani Parti Komunis Malaya iaitu PKM. Terdapat beberapa langkah yang boleh diambil oleh sebuah Kesatuan Sekerja untuk menangani pengaruh PKM ini. Yang pertama, dengan mengutamakan perpaduan. Kesatuan Sekerja perlulah mengukuhkan perpaduan dalam kalangan ahli dan antara Kesatuan Sekerja. Hal ini kerana perpaduan merupakan kunci dalam menangani pengaruh PKM yang cuba untuk mengeksploitasi gerakan buruh untuk kepentingan mereka sendiri. Dengan bersatu padu, Kesatuan Sekerja akan dapat melindungi kepentingan pekerja dengan lebih berkesan. Yang kedua, pendidikan dan maklumat. Dalam konteks ini, Kesatuan Pekerja perlulah memberikan pendidikan dan maklumat kepada ahlinya mengenai PKM dan ideologi yang dibawa oleh mereka. Misalnya, memberikan pemahaman yang baik mengenai perbezaan antara gerakan buruh dan politik Parti Komunis. Hal tersebut akan membantu pekerja lebih memahami mengenai tujuan sebenar kesatuan dan mengekalkan tumpuan mereka kepada perjuangan atau mengenai keadaan kerja yang lebih baik. Dan yang ketiga, melalui pemahaman dan penggunaan undang-undang buruh. Dalam hal ini, kesatuan perlu mempunyai pemahaman yang baik mengenai undang-undang buruh. Dengan mengetahui hak mereka secara sah dan menggunakan saluran undang-undang yang sedia ada, Kesatuan Sekerja boleh melindungi diri mereka daripada penyalahgunaan kuasa dan memperjuangkan keadaan kerja yang lebih adil. Dalam mendepani pengaruh Parti Komunis Malaya, usaha Kesatuan Sekerja dapat dilihat dengan membentuk satu kelompok pekerja yang lebih kuat dan bersatu padu. Hal ini adalah untuk memastikan pekerja itu berani untuk menyuarakan pendapat dan mengatasi masalah mereka dengan lebih baik.
Selain daripada itu, usaha kesatuan sekerja juga dapat dilihat dengan menjaga kesejahteraan pekerja mereka dengan cara memberi pendidikan dan pelatihan kerja kepada mereka. Dalam hal ini, pemerintahlah yang memainkan peranan yang sangat penting kerana merekalah yang memberikan sokongan dan dukungan dalam bentuk pembangunan ekonomi dan pelatihan kerja itu tadi. Justru itu, usaha kesatuan sekerja ini dapat membuahkan hasil apabila pengaruh PKM ini dapat dikurangkan dalam kalangan pekerja. Dalam masa yang singkat, pekerja dapat menerima ideologi baru dan lebih menyokong kepada keberkesanan negara kita. Kesimpulannya di sini, komitmen dari pelbagai pihak dalam membendung pengaruh PKM itu sangatlah penting. Oleh itu, setiap pihak haruslah bekerja sama untuk meminimumkan pengaruh PKM dalam kalangan pekerja di negara kita. Oleh itu, jelaslah bahawa dengan kegiatan PKM membawa ideologi baru telah menggerakkan kesatuan sekerja untuk menjalankan fungsi-fungsinya.